Okey, cikgu harap dengan penerangan tadi anda sudah memahami apakah maksud daya paduan, definisi daya paduan dan bagaimanakah daya paduan itu dihitung beserta arahnya. Okey, sekarang mari kita lihat pula apakah yang kita akan terus pelajari dalam subtopik ini. Untuk menentukan daya paduan, terdapat 4 jenis keadaan ataupun situasi yang kita akan pelajari bagi bab ini. Yang pertama sekali ialah daya paduan yang bertindak ke atas suatu objek yang mana melibatkan dua daya. Okey, kita boleh lihat di sini ya, daya yang pertama adalah daya yang anak panah yang berwarna kuning sebagai daya satu. Manakala daya yang kedua adalah anak panah yang berwarna hijau, iaitu daya yang kedua. Situasinya adalah seperti ini. Ada suatu bongkah yang mana ditarik oleh dua orang yang sama ataupun ditarik oleh dua orang yang sama ke arah satu arah saja, ataupun ditarik oleh dua orang yang sama ke arah satu arah sahaja. Okey, itu maksudnya. Maksudnya hanya melibatkan satu arah sahaja, tetapi ada dua daya. Jadi di sini kita kekal mempunyai dua daya yang mana kita perlu tambah jumlahnya untuk mendapatkan daya paduan. Okey, yang kedua pula adalah situasi di mana ada satu bongkah tetapi ada dua daya. Daya yang pertama kita boleh lihat di sini ialah F1 yang berwarna kuning dan F2 yang berwarna hijau. Okey, situasinya adalah seperti ini. Ali menarik bongkah ini sementara Abu menarik bongkah ini ke arah yang bertentangan. Okey, inilah situasi yang kedua. Situasi yang ketiga pula ialah di mana suatu objek ditarik dalam keadaan berserenjang. Contohnya ialah ada satu bongkah dan ada satu daya yang menarik daripada atas, satu lagi daya yang menarik daripada arah ke kiri. Seperti ini. Okey, jadi di sini akan ada sudut iaitu 90 darjah. Dan ini adalah F1 dan ini adalah F2. Dan yang keempat kita akan belajar pada hari ini pula ialah dalam keadaan dua arah, iaitu dua daya, okey, yang pertama adalah daya satu dan yang kedua adalah daya yang kedua, tapi mempunyai sudut yang tidak berserenjang. Seperti inilah. Okey, satu menarik daripada sini, seorang lagi menarik daripada sini. Okey. Dan mempunyai sudut yang mungkin yang kurang daripada 90 darjah. Okey, jadi hari ini kita akan lihat 4 situasi ini. Kita akan pelajari bagaimana untuk menghitung daya paduan, mungkin melalui pengiraan ataupun lukisan. Okey, kita lihat contoh yang pertama dahulu. Bagi contoh yang pertama, cara nak menghitungnya adalah mudah saja. Seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi, konsep untuk daya paduan ini ialah daya paduan iaitu F besar, daya keseluruhan. Daya paduan adalah daya keseluruhan ya, ialah jumlah daya yang pertama ditambah dengan daya yang kedua. Anda boleh menggunakan daya X, daya Y, daya M, daya N terpulang. Okay? Tapi dua daya atau tiga daya. Okey, sekarang ini kita lihat ya, kita jadikan 5 Newton ini sebagai F1 dan 11 Newton sebagai F2. Jadi F1 adalah 5 Newton ditambah dengan F2 adalah 11 Newton. Kedua-duanya cikgu menggunakan positif. Kenapa? Kerana melibatkan arah yang sama. Jadi apabila cikgu tambah, cikgu akan dapat jumlahnya ialah 16 Newton. Jadi daya paduan bagi ke atas kotak ini adalah 16 Newton dan nilainya adalah positif, bermaksud bergerak ke arah kanan.
Okey, bagaimana jika cikgu nak tambah lagi satu daya di bawah ini dengan 10 Newton? Maka kita boleh tambah di sini 10 Newton. So, bacaannya sekarang ini pentupal menjadi 26 Newton ke arah kanan. Mudah saja kan? Kita lihat pula contoh yang kedua tadi, situasi yang kedua di mana ada dua arah yang bertentangan. Seperti mana yang cikgu dah terangkan tadi tentang daya tarik tali tadi kan? Okey, situasinya sama. Jadi ini adalah F1 dan ini adalah F2. Jadi daya paduan cikgu gunakan pen warna lain lah supaya mudah ya. Okey. F1 kita tambahkan dengan F2. F1 ini cikgu nak jadikan dia positif, boleh. Tapi F2 akan menjadi negatif. Jika F2 ini positif, maka automatik F1 ini adalah negatif. Okey, F1 adalah 11 Newton. Cikgu letakkan positif. Tambah dengan 5 Newton negatif. Jadi kita dapat di sini adalah 6 Newton positif. Jadi 6 Newton ini bermaksud bergerak ke arah kanan. So, ke kanan. Mudah saja. Kalau kita nak terbalikkan nilai pun boleh. Anda akan dapat jawapan yang sama. Okay. Mari kita lihat pula situasi yang ketiga. Iaitu di mana dalam keadaan berserenjang, dua daya bertindak ke atas satu objek pada masa yang sama dalam keadaan berserenjang, iaitu 90 darjah. Okay. Bagi situasi ini, cikgu akan ajak anda step by step cara untuk melukisnya. Okay. Untuk 12 Newton ini, kita akan menggunakan lukisannya. Untuk keadaan yang melibatkan sudut seperti ini, kita perlu melukis. Jadi untuk lukisan, kita perlu mempunyai skala. Okey, sekarang ini kita ada 12 Newton dan 5 Newton. Jadi cikgu nak gunakan skala iaitu 1 Newton bersamaan dengan 1 cm. Jadi kita pun lukis kat sini 12 Newton sebanyak 12 cm di sini. Jadi cikgu buat satu garisan sebanyak 12 cm. Jadi cikgu buat kat sini tanda arah dia ke arah sana lah. Okey, satu lagi line ke arah atas dengan 5 Newton. Jadi 5 Newton bermaksud 5 cm. Jadi kita akan gunakan 5 cm di sini. Okey, ke arah atas cikgu gunakan pen berwarna merah. Okey, ke arah atas jadi 5 cm. Maaf, kita boleh gunakan dua line lah. Okay. Jadi bagaimanakah kita nak dapatkan bacaan daya paduan melalui lukisan ini? Maka kita extendkan, kita buat satu garisan yang sama iaitu selari dengan yang bawah ni. Yang bawah ni cikgu gunakan dua anak panah ya. Okay, jadi kita gunakan yang sama selari ke atas sebanyak 12 cm juga. Okay. Sama ya. Okey, 12 cm. Di sini dan anak panah ke arah sini. Okey, ini adalah 12 cm mewakili 12 Newton. Dan untuk 5 Newton ni, satu anak panah ini kita sambungkan ke belah sini. So kita akan dapat 5 Newton juga. Okay. Jadi kita boleh lihat di sini ya, kita tulis kat sini supaya kita mudah nampak. Ini adalah daya yang asal. Daya asal 5 Newton ke atas dan 12 Newton ke arah kanan. Okay. Jadi bagaimanakah kita nak kira daya paduan yang bertindak ke atas ini? Okay. Dalam keadaan yang berserenjang ini, kita tak boleh tambah ataupun tolak seperti mana tadi kerana dia melibatkan sudut. Jadi kaedahnya ialah kita akan menggunakan cikgu gunakan pen yang berwarna pink ini, okey, dan kita letakkan garisan di tengah-tengah. Dan inilah dia daya paduan. Daya paduan bagi kedua-dua arah ini. So disatukan, dipadukan di tengah-tengah, dan ini cikgu gunakan 3 anak panah. Okey, jadi macam mana kita nak kira daya paduannya? Kita kiralah berapa panjangnya. Okey, cikgu kira kat sini 13 cm. Okay, anda pun boleh lihat ke sini 13 cm. Jadi
daya paduan adalah 13 cm. Di sini bermaksud 13 cm ialah 13 Newton. Okey, ini bermaksud daya paduan adalah 13 Newton. Okey. Dah siap? Mudah kan? Tadi saya dah lukis step by step. Okey, mari kita ulang balik bagaimana nak lukisnya. Okey, cikgu lukis sekali lagi di sini. Di bawah ni. Okey. Okey, kita ulang semula. Okey, mula-mula kita lukis 12 cm. Okey, kita mulakan di sini 12 cm mewakili, kita tulislah kat sini ya. 1 Newton bersamaan dengan 1 cm. Jadi di sini cikgu gunakan 2 anak panah. Okey, kemudian untuk 5 Newton, anak panah yang ke atas berserenjang sebanyak 90 cm. Jadi di sini ialah 5 cm, 5 Newton. Untuk dapatkan daya paduan untuk line di tengah-tengahnya, maka kita pun cari garisan di tengah. Okey, kita lukis. Ini adalah 12 cm, 12 Newton, 12 cm. Dan ini pula adalah 5 cm iaitu 5 Newton. Okey, jadi untuk dapatkan daya paduan iaitu daya yang bertindak ke atas dua daya ini, ke atas dua daya, minta maaf, daya paduan bagi dua daya ini yang bertindak ke atas kotak ini, maka inilah daya paduannya, gabungan kedua-dua daya ini. Okey, jadi ini adalah daya paduan F besar. Jadi kita ukur kat sini, oh kita dapat nilai bacaannya adalah 13. Jadi 13 cm adalah sama dengan 13 Newton. Jadi daya paduan adalah 13 Newton. Mudah saja. Dah siap. Okey, kita terus tengok situasi yang keempat, yang mana ini bukan berserenjang. Ini melibatkan sudut. Jadi apabila melibatkan sudut, kaedah melukis juga adalah berbeza. Jadi apabila lukisan ini sedikit berbeza, jadi kita akan teruskan untuk melukis. Jadi kita perlukan pembaris, proyektor untuk mengukur sudut, dan juga jangka lukis jika perlu. Okey, mari kita mulakan. Okey, di sini kita dapat lihat ya 12 Newton. Jadi seperti mana tadi, disebabkan nilai dia tidak terlalu besar, jadi cikgu nak gunakan 1 Newton sebagai 1 cm juga seperti tadi. Okey, jadi untuk 12 Newton, jadi kita perlukan 12 cm. Okey, cikgu gunakan kat sini 12 cm ya. Okey, dua anak panah ini bermaksud 12 cm. Okey, kemudian cikgu akan gunakan pula 5 cm. Tapi sudut di sini adalah 50. Jadi kita gunakan protektor kita dan dapatkan sudut sebanyak 50 di sini ya. Okey. Jadi disebabkan 5 cm tidak terlalu panjang, jadi cikgu rasa kita boleh gunakan tanpa menggunakan jangka lukis, kita boleh terus melukis di sini. Betul, tepat sekali. Okey, jadi kita teruskan di sini. Okey, dengan titik yang ada ni. Okey, sekarang ini adalah situasi yang keempat, yang mana ianya berbeza dengan situasi yang ketiga tadi. Situasi yang ketiga tadi adalah dalam keadaan sudut berserenjang, iaitu 90 darjah. Satu ke atas dan satu ke kiri ataupun ke kanan. Okey, tetapi bagi situasi ini, sudutnya bukan berserenjang. Mungkin 50, 60, 43, 45 dan sebagainya. Jadi kaedah melukis juga adalah sedikit berbeza. Okey. Kita perlukan pembaris, kita perlukan protektor, dan kita perlukan jangka lukis jika perlu. Okey. Jadi mari kita mulakan. Okey, seperti mana tadi, cikgu gunakan 12 Newton ini ya. Iaitu skala 1 Newton sama dengan 1 cm, kerana nilainya tidak terlalu besar. Okey, jadi kita boleh gunakan skala ini. Jadi kalau 1 cm,
adalah 1 Newton, maka 12 Newton adalah 12 cm. Jadi kita pun lukis kat sini line 12 cm. Okey, jadi kita boleh tandakan di sini dan selari. Kemudian di sini pula 5 Newton dengan sudut 50. Jadi kita perlu menggunakan protector. Jadi untuk protector ini kita letakkan di sini di hujung ini dan jadi sekarang ini mari kita lukis sudut 50 darjah. Mulakan dengan kosong sini, di sini kita boleh tandakan. Di sini jika skala yang lebih besar mungkin dapat lukis diperlukan untuk melukis, tapi jika skala yang kecil seperti ini maka tidak perlulah kita lukis kerana kita rasa memang cukup titik yang kita dapatkan untuk jadi memang cukup untuk 5 cm ini. Okey, kita tuliskan. Kita dapat kat sini 5 cm, 5 Newton daya. Di sini 12 cm, ada 12 Newton daya. Okay. Jadi seperti mana tadi juga, bagi dua daya yang berlainan arah ini, maka daya paduannya ialah gabungan antara kedua-dua daya ini, itu di tengah-tengah ini. Jadi bagaimana kita nak dapatkan daya di tengah-tengah ini? Okey, jadi sekarang ini kita perlu melukis kaedah segi 4. Okey, jadi macam mana nak lukis tu? Kita perlu menggunakan protector sekali lagi untuk dapatkan sudut. Di hujung ini sudutnya perlu 50 juga. Okey, jadi kosong dan di sini 50. Cikgu tandakan di sini. Jadi kita boleh sambungkan 5 cm ini ke sini. Okey, so kita dapat di sini adalah 5 Newton sama, dan di sini pula daripada titik hijau ni ke sini adalah sebanyak 12 cm, maka 12 Newton. Di dua line ini. Okey, jadi yang manakah titik tengah-tengahnya? Oh, di sinilah titik tengah. Okay, kita sambungkan titik tengah ini. Okey, 3 anak panah. Jadi berapakah panjang titik tengah ini? Mari kita tulis sama-sama. Di sini kita mulakan di sini ya. Alah malangnya pembaris ini pendek, so 15 dan tambah 1 cm iaitu 15. Oh ya, betul, 16 cm. Jadi daya paduan ini adalah 16 cm, bermaksud 16 Newton. Jadi daya paduan adalah 16 Newton. Okey, mudah saja, senang. Okey, jadi cikgu ulang sekali lagi untuk lukisan di sini. Bagaimanakah untuk anda supaya lebih kukuh dan lebih ingat? Jadi kita tengok ya, 12 Newton. Gunakan skala ini. Kena pastikan anda menulis skala ini supaya anda tidak silap dan keliru ya. Okey, 12 cm di sini. Cikgu akan lukis dengan laju sebab ini hanyalah ulangan. Kemudian kita gunakan protector anda, okey, untuk dapatkan nilai sudut di sini 50 darjah, jadi 50. Kalau 60 lah ya. Okey, kita tandakan 50 di sini dan kita cuba buat ukurannya. Ini kita masih gunakan, kita nak letakkan segi 4, gunakan protector, letak di hujung, tekankan 50 sudut anda di sini. Okey, kemudian kita pun gariskan 5 cm. Ingat yang 50 itu bukan daripada sini ya, dia kena daripada bawah. Okey, sebab ini 50 ni daripada bawah ni ya. Jangan keliru pula. Sebab ada selalu pelajar sekeliru di situ, dia tak tahu nak punya sudut tu yang mana, daripada atas ke daripada bawah. Okey, so kita dapat di sini 5 Newton dan sambungkan kat sini 12. Betul tak? Cek balik. Okey, betul 12. Okey, so kat sini adalah 12 Newton. Okey, sepatutnya kita kena menggunakan pembaris panjang sebenarnya. Okey, tak apa.
Okay, sebab nanti dalam Dewan SPM tolong bawa baris panjang ya, wajib. Okay, so kita letak kat sini. Ini adalah daya paduan kita. Kita ukur daya paduan kita berapa daripada hujung sini. Okay, kat sini berhentinya dan kita sambung pengukuran di sini. Oops. Banyak 1 cm. Okay, jadi kat sini cikgu dapat kat sini 16 cm, kekal sama macam tadi, maksudnya 6 Newton dan daya paduan adalah 6 Newton. 16 Newton. So, siap. Mudah saja. Okay, sekarang ini cikgu ada beberapa contoh yang cikgu nak share dengan anda, okay, untuk kita kira supaya sebagai pengukuhan.